Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding, dan ini merupakan kali pertama kita dikandingkan, Cikgu Ya, Azila. kali pertama kita dikandingkan. Yes. Hari itu saya dengan Syasha. Okey. Okey, kali ini dengan Mr. Jonathan Ding. Dan juga ini merupakan kali ketiga Cikgu Azila dapat Ya. bersiaran di Sejahtera Asia. Jadi boleh kongsikan pengalaman macam mana? Aduh, masih sangat baru dan sebelum ni kan kita mengajar dekat sebelah dan dia punya vibe tu lain lah. Sebab mengajar ni benda yang saya buat setiap hari. Hosting ni sesuatu yang baru dan saya pun masih banyak perlu belajar lah. Banyak sifu saya dekat Sejahtera Asia ni. Host. So far so good lah. Cikgu Azila senang je. Alhamdulillah. Baik, hari ini hari Selasa 6 April 2021. Macam biasa bersiaran langsung di TVS saluran 122 Astro dan juga My Freeview selama 1 jam. Saya dan juga Cikgu Azila akan bersama dengan anda dan pastikan kita nak penonton kita setia lah kan sampai penghujung rancangan. Sebab pada pagi ini tapi kita akan bersama dengan salah seorang tetamu yang kita kagumi, yang kita hormati dan kita tak sabarlah untuk beliau bersama dengan kita dan kita nak dengar apa yang beliau nak kongsikan kepada kita dan juga kepada para penonton kita. Jadi mungkin sebagai permulaan, Cikgu Azila mungkin boleh kongsikan apa topik kita pada pagi ini topik dan hari ini dan siapa tetamu kita yang akan kita jemput pada hari ini adalah ia berkaitan dengan projek kemanusiaan LAKMNS. Apa itu LAKMNS? Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak. Dia ada projek kemanusiaan lah. Dan orang yang kita jemput adalah yang paling layak untuk bercakap tentang perkara ini adalah Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak. Itu yang berbahagia Datuk Haji Abang Abdul Wahab bin Haji Abang Julai. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami dan kita nak dengar apa yang beliau kongsikan mengenai topik kita pada pagi ini. Mungkin banyaklah ya yang kita boleh kongsi, yang boleh beliau kongsikan nanti, dan ini kita sebagai host juga kita belajar banyak perkara setiap pagi dan itu juga kita nak sampaikan. Kita nak jadikan Sejahtera Asia ini sebagai wadah ya untuk kita menyampaikan informasi dan kita juga nak menyampaikan semangat untuk warga Sarawak, warga Malaysia memulakan hari mereka bersama dengan kita. That's why 1 jam sahaja kot bersama dengan kami pada pagi ini. Yang tengah masak ke, yang tengah sediakan sarapan ke, buka je TV walaupun tak lihat tapi dengar. Mungkin tengah berkemas-kemas nak ke pejabat ataupun on the way si dapatlah mau ada TV. Tapi mun ada Astro on the go, aplikasi ya boleh. Tapi bahayalah memandu sambil menggunakan iPhone. Janganlah. Okey. Baik, jadi seperti biasa Cikgu Azila kita akan mulakan ataupun kita akan kongsikan perincian berita ringkas dan seperti biasa kita akan mulakan dulu dengan perincian COVID-19 di Malaysia. Lepas tu Cikgu Azila akan lakukan untuk Sarawak pula. Sarawak, ya. Baik, semalam kes baru COVID-19 di Malaysia mencatatkan penurunan dengan 1,070 kes baharu dilaporkan berbanding 1,349 di hari sebelumnya. Ini menjadikan jumlah kes kumulatif COVID-19 di negara kini 352,029 kes. Duka cita dimaklumkan 7 kematian baharu dilaporkan semalam menjadikan jumlah kumulatif kematian kini 1,295 kes. Kes sembuh pula mencatatkan 1,294 kes sembuh baru menjadikan jumlah keseluruhan pesakit yang sembuh setakat ini sebanyak 336,456 kes. Mengenai penularan di negeri pula, Selangor melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 327 kes, diikuti Sarawak 225 kes dan Pulau Pinang 133 kes. Dan untuk perkembangan ataupun untuk perincian untuk Sarawak pula, Cikgu Azila, silakan. Ya, perincian untuk Sarawak semalam mencatatkan 225 kes baharu dan dalam 225 kes baharu ini 19 memerlukan bantuan alat pernafasan dan 18 berada di unit rawatan rapi. Daripada jumlah ini, kita juga ada data untuk kes sembuh. Kes sembuh adalah 238 mengatasi kes baru. Alhamdulillah, dan tidak ada juga kematian baru dicatatkan semalam. Ini menjadikan jumlah kes aktif yang berada di negeri Sarawak pada ketika ini adalah 2,904. Dan jumlah keseluruhannya adalah 17,779 kes di negeri Sarawak. Kalau boleh saya kongsikan juga ya untuk kes semalam, Bintulu dan Samarahan mencatatkan kes yang sangat tinggi iaitu 43 kes, Sibu 39, Miri 24, Julau 12, Sebau 10, kemudian Kuching, Kapit, Sarike, Beluru masing-masing 7,
Matu dan Meradong masing-masing 6, Seratok 5, Serian dan Song masing-masing 3, Lubuk Antu 2 dan Konowit 1. Yap. Ya. Jadi kalau kita lihat Semarahan dan juga Bintulu semalam mencatatkan kes yang sangat tinggi dan itulah kita tak kisah walaupun kita berada di zon hijau, kuning, jingga ataupun merah, itu bukanlah satu alasan untuk kita leka, kita relax sebab wabak COVID-19 ni masih lagi berada dalam komuniti, masih lagi ada di mana-mana. Jadi SOP tetap harus dipatuhi. Amalkan amalkan penjarakan fizikal, amalkan kebersihan kediri dan SOP-SOP yang kita dah biasa. Dan dia punya taburan kes ini kita kalau kita mungkin tak risau kalau dia punya taburan itu satu tempat sahaja. Tetapi semalam itu dia di tengah Sarawak tu, Bintulu, tengah-tengah. Lepas tu Sarawak di bahagian selatan. So dia memang berada di mana-mana. So ini memberikan peringatan kepada kita, bukan nak menakut-nakutkan, bukan nak memberi rasa bimbang, tetapi ini peringatan bahawa perjuangan kita ini masih perlu diteruskan, perjuangan kita untuk teruskan SOP, teruskan melawan COVID-19 dan kita mesti jangan orang kita kata jangan leka lah, jangan okey. Yalah sebab benda tu bahaya dan menakutkan. Ya. Itu perincian berita seterusnya itu saja untuk perkembangan Sarawak. Untuk perkembangan COVID-19 ini di Sarawak. Malaysia. Baik, seterusnya ada info tambahan yang saya nak kongsikan kepada anda di mana fasa kedua program imunisasi kebangsaan akan bermula tak lama saja lagi yang melibatkan warga emas, OKU dan juga individu dengan komorbiditi. Dengan itu dan kepada mereka yang dah pun daftarkan diri sebagai penerima vaksin, mereka dah mula akan menerima temu janji mereka mulai hari ini, antaranya melalui SMS ataupun melalui aplikasi MySejahtera. Jadi kepada anda yang mungkin ada tanggungan di bawah aplikasi anda, silalah semak aplikasi MySejahtera anda untuk kita tahu sama ada kita punya dependent ataupun tanggungan di bawah kita, iaitu kita punya datuk ke nenek ataupun orang yang kurang upaya dan sebagainya. Mungkin temu janji mereka akan berlaku tak lama saja lagi. Jadi anda harus melalui aplikasi tersebut anda harus accept ataupun decline appointment tersebut. Kalau dah pun di set appointment tersebut, itulah kalau percuma, kalau free boleh pergi untuk program vaksinasi. Dia akan datang ada notification macam notifikasi melalui antara melalui SMS ataupun melalui aplikasi MySejahtera. Jadi harus semak aplikasi tersebut dan semoga berjalan dengan lancar. Kena peka lah ni Yes, ada hantar SMS juga. SMS ni kita jarang buka lah sekarang ni kan. Tengok WhatsApp je kan. Tapi sekarang MKN tiap hari hantar SMS. Majlis Kesihatan Negara. Dia tiap hari hantar SMS sekarang. Jadi berwaspadalah dengan temu janji vaksinasi. Jadi untuk berita seterusnya pula. Ada berita lagi untuk pelajar SPM. Tak habis lagi cerita SPM ni. Okey. Seramai 2,969 calon yang menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 sesi kedua. Ada sesi kedua di 197 pusat peperiksaan di seluruh negara berlangsung hari ini. Dan hari ini macam mana? Hari ini sampai 23 April. Takkan hari ini saja, banyak subjek kot. Betul. Jadi kita nak ucapkan selamat maju jaya kepada adik-adik yang bakal menduduki ataupun hari ini mungkin dah pun bersedia untuk masuk Dewan Peperiksaan dan sebagainya. Dan selamat maju jaya kami ucapkan kepada anda dan kita doa kejayaan bersama dengan anda. Dan pastinya turun sekolah, turun exam tu SOP jangan lupa. Garis panduan dah ditetapkan, dah dikeluarkan. Jadi itu saja antara perincian berita yang kami nak bawakan ataupun kami nak kongsikan kepada anda. Jadi kita akan berehat sebentar, selepas ini kita akan kembali bersama dengan tetamu kita dan terus kepada topik kita yang kita kongsikan tadi. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Jemila Mahmud, penasihat kepada Perdana Menteri untuk hal ehwal kesihatan awam. Pandemik COVID-19 masih merebak dengan pantas di seluruh dunia. Tetapi sekarang, kita melihat adanya sinar cahaya dalam kegelapan wabak ini. Dengan adanya vaksin COVID-19, kita mampu mengatasinya. Alhamdulillah, kerajaan Malaysia telah pun berjaya memperolehi vaksin ini. Bermula bulan Februari 2021, kita akan menerima penghantaran vaksin ini secara berperingkat.
Ini akan membolehkan kita memulakan proses untuk memberi vaksin kepada rakyat kita. Vaksin yang kita telah beli adalah vaksin yang berkesan dan selamat. Vaksin seperti Pfizer dan AstraZeneca yang kita telah perolehi telah diuji kepada puluhan ribu orang sebelum ia diluluskan di negara seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Kesatuan Eropah. Vaksin Pfizer didapati mempunyai tahap keberkesanan sehingga 95%. Itu adalah tahap keberkesanan yang sangat tinggi. Vaksin ini juga selamat dan tidak menyebabkan kesan sampingan yang serius. Kalau ada pun, mungkin sakit sedikit di bahagian suntikan seperti mana suntikan yang kita terima biasanya di klinik atau di hospital. Muzakarah Majlis Kebangsaan Islam juga menetapkan hukum vaksin COVID-19 adalah harus. Untuk vaksin COVID-19 ini betul-betul berkesan, seramai mungkin rakyat di atas 18 tahun yang didapati boleh menerima vaksin ini perlu diimunisasi. Ini kerana semakin ramai diberi vaksin, semakin susah untuk virus SARS-CoV-2 ini menjangkiti orang dan menyebabkan penyakit COVID-19. Kerajaan akan sediakan vaksin ini secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Walaupun vaksin ini tidak diwajibkan, saya merayu kepada semua yang layak untuk mendapatkan vaksin ini. Marilah kita sama-sama putuskan rantaian infeksi. Let us break the chain of infection. Kerajaan akan umumkan cara pendaftaran untuk vaksin COVID-19 dalam masa terdekat. Ingat, kita bukan hanya melindungi diri kita apabila kita menerima vaksin COVID-19, tetapi kita juga memastikan orang lain juga selamat. Lindung diri, lindung semua. Okey, berjumpa semula dengan saya, Cikgu Azila dan Mr. Jonathan Yes. dalam Sejahtera Asia dan kali ini Yep. kali ini kita bersama dengan tetamu jemputan kita, orang yang paling layak untuk berceritakan tentang projek kemanusiaan Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak projek 2020 hingga 2021, Datuk Haji Abang Abdul Wahab bin Haji Abang Julai. Ya, Datuk, selamat pagi Datuk. Selamat pagi. Selamat datang. Selamat kasih. datang ke set kasih. Sejahtera Asia bersama kami pada pagi Apa ini. khabar Datuk itu? Alhamdulillah, kita doa nang steady. Kali pertama Datuk datang ke TVS. Kali pertama. Jadi selamat datanglah kami nak ucapkan. Terima kasih. Saya pun ingin mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada TVS kerana menjemput saya pada pagi ini. Yes, tidak masalah. Okey, Datuk, sejak ditubuhkan pada tahun 1958, boleh Datuk kongsikan apakah sejarah ringkas Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak, LAKMS? Ya, baiklah, terima kasih. Bercakap tentang sejarah Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak. Panjang LKMS. Panjang. Ianya ditubuhkan pada tahun 1958 sebagai satu lembaga yang khusus untuk dipertanggungjawabkan menjaga sebuah masjid. Sebuah masjid pada masa itu, iaitu masjid negeri yang ada yang disebut kita sekarang sebagai Masjid Bandaraya. Masjid Bandaraya. Dan ianya telah diperbadankan selepas itu dan akhir sekali dalam tahun 1994 diperbadankan sebagai sebuah lembaga amanah di bawah Charitable Trust Ordinance 1994 dan ianya sekarang dipertanggungjawabkan untuk menjaga dua masjid, iaitu Masjid Bandaraya Kuching dan juga Masjid Jamek. Masjid Bandaraya dan Masjid Jamek. Okey. Dan lembaga ini telah berkembang sejak ianya ditubuhkan dan kita mempunyai berbagai tanggungjawab kepada masyarakat dan alhamdulillah saya rasa dalam setahun
yang baru ni kita dapat meningkatkan lembaga amanah kebajikan Masjid Negeri Sarawak kepada satu tahap yang boleh kita banggakan sekarang. Okey. Kalau kita bercakap mengenai tanggungjawab ataupun peranan, mungkin Datuk juga boleh kongsikan secara lebih mendalam peranan dan fungsi LAKMNS dan bagaimana perkhidmatan yang disediakan oleh lembaga tersebut semakin berkembang dari tahun ke tahun. Pada dasarnya kita ada 3 sebenarnya bila kita melihat kepada tanggungjawab lembaga ini. Pertama ialah kita dikehendaki untuk mengawal selia dan menguruskan sebagaimana yang saya katakan tadi 2 masjid, Masjid Jamek dan juga Masjid Bandaraya dengan sebaik mungkin. Jadi dalam semua aspek lah, kira daripada segi fasarana mesti dijaga dan macam mana kita nak imaratkan masjid, tugas-tugasan lain berhubung dengan masjid. Keduanya kita telah dipertanggungjawabkan di atas pengurusan tanah perkuburan Islam Semeriang. Sebenarnya boleh saudara ketahui, tanah perkuburan Semeriang itu merupakan satu tanah perkuburan yang khusus untuk orang Islam di Bandaraya Kuching, dan ianya dikendalikan dan diuruskan oleh pihak lembaga. Dan ketiga, kita juga mengadakan perkhidmatan kebajikan kepada masyarakat. Contoh kita memberi pendidikan, kita melihat kepada bagaimana kita boleh sama-sama mengimaratkan masjid, dan juga meningkatkan ekonomi tempatan dan sebagainya. Dan ini merupakan salah satu cabaran bagi kita sekarang. Jadi dalam kata lain, itu merupakan 3 trust. Dan sekira ditanya berkenaan dengan apakah yang disebut sebagai khidmat masyarakat kita tadi, salah satunya pendidikan. Kita ada sebuah sekolah tahfiz di mana ianya telah baru saja kita serahkan kepada Majlis Islam baru-baru ini, Matahari atau Mahat Tahfiz, untuk membolehkan ianya dikembangkan lagi. Jadi kalau dilihat di bawah lembaga itu perkembangannya terhad. Jadi sekarang memang ada usaha kerajaan negeri untuk meningkatkan lagi tahfiz ini sebagai satu tahap internasional, mengambil kira bagaimana Aljunied di Singapura dibangunkan. Jadi alhamdulillah kita telah bekerjasama dengan Majlis Islam dan sekarang Majlis Islam telah dipertanggungjawabkan khusus untuk membangunkan Matahari ini. Jadi kita dah serah. Selepas kita mula menubuhkannya 10 tahun lepas. Mahat Tahfiz Tun Abdul Rahman Yaakob ditubuhkan pada 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas. Itu merupakan satu usaha lembaga. Lembaga amanah kebajikan. Tapi sekarang sudah pun diserahkan Majlis Islam Sarawak. Jadi sekarang kita ada lagi satu kindergarten. Kindergarten ada tadika. Itu masih lagi di bawah selian kita. Bertempat di Masjid Jamek Negeri Sarawak. Saya ingat tadika dia itu adalah Tatari Tatari di tempat yang sama kan Dato' kan? Ianya di Masjid Jamek. Okey di Masjid sedangkan Jamek. Matahari ini ada satu tempat khusus yang disebut sebagai Patari, pusat tahfiz. Selalu berlepas Orang Kuching kat sana, orang Kuching tahu. Orang Kuching agak familiar lah dengan tempat-tempat yang dinyatakan ini. Dan macam Matahari ni, Tahfiz Tun Abdul Yaakob ini sebelah kan dengan boleh dikatakan sebelah lah dengan Masjid Jamek. Jadi Tatari masih lagi dikendalikan oleh lembaga. Jadi itulah peranan kita dalam usaha kita untuk mendidik dia dalam pendidikan. Tapi dia pendidikan mestilah lebih kepada pengajaran Islam dan tak juga. Kita melihat kepada bagaimana mereka boleh mula dengan hafalan. Kemudian juga kita akan menggunakan kaedah-kaedah pengajaran moden, di mana kita melihat bahawa
anak-anak kecil ni, mereka mempunyai keistimewaan untuk to absorb, kata orang kan. Jadi kita menggunakan semua kaedah belajar sambil bermain dan sebagainya. Jadi semua kaedah-kaedah moden ni kita cuba terapkan dalam Jadi dia usaha kita. keseimbangan antara pembelajaran agama dan pembelajaran akademik juga diseimbangkan lah. Ya, dan dalam pada itu juga kita melihat kepada untuk mereka supaya bila dah besar nanti they become more, kata orang, holistic. Dia membangun dengan melihat kepada alam sekitar, kepada tugas sebagai khalifah di dunia. Jadi dari awal kita dah cuba nak didikkan dia orang supaya melihat kepada satu usaha perjalanan hidup. Maksudnya bukan untuk satu hala tuju saja, tapi untuk membentuk insan yang secara holistik yang dikongsikan oleh Datuk tadi. Ini sangat istimewa kalau kita dengar apa yang Datuk kongsikan pada mula tadi. Bila saya dengar Mahat Tahfiz, sekolah tahfiz ni dia more tu belajar Al-Quran lah. Dan di sini kita dah dapat info baru, iaitu dia bukan sahaja belajar tentang pengajian agama, tetapi diseimbangkan juga dengan pembelajaran akademik. Jadi itu kita akan berehat sebentar. Selepas ini kita akan kembali lagi bersama dengan Datuk Haji Abang Abdul Wahab. Kita akan mengupas lagi mengenai topik yang kita bincangkan pada pagi ini, Cikgu Azila. Jadi kita akan berehat sebentar, kita jumpa selepas ini. Pastikan terus setia bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Jumpa selepas ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Kepada anda yang mungkin saja baru saja buka televisyen, selamat pagi. Kami nak ucapkan hari ini saya Jonathan Ding dan juga Cikgu Azila menemani anda di pagi hari Selasa ini. Dan bercakap mengenai hari Selasa ni, Cikgu Azila, pastikan setiap hari Selasa jangan lupa program realiti Sarawak yang pertama dan dilakukan secara online. Itu yang pertama kali dilakukan di Malaysia secara online. TV Stars. Setiap hari Selasa 8.30 malam, itulah kita akan lihat bakat-bakat kita yang akan bertanding untuk kita lihat siapa tengok siapa tersingkir, siapa yang menang minggu ini dan sebagainya. Jadi jangan lupa saksikan TV Stars 8.30 malam pada hari Selasa. Mereka inilah yang akan menyinari satu anjakan barulah untuk industri seni. Dan John tak ada hantar audition kan? Saya layak menyanyi. Saya boleh. Biar saya jadi host je, cukup. Baik, dan tentu kita masih lagi bersama dengan tetamu kita kan. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita dan Datuk LAKMNS. Panjang sikit namanya. Turut melakukan penstrukturan organisasi. Boleh Datuk juga terangkan apakah bentuk penstrukturan ini? Baik, terima kasih. Pertama sekali, tujuan penstrukturan semula ini adalah untuk kita menambah baik takbir urus kita. In other words, kita melihat kepada diri kita dulu. Kerana sebelum kita nak memperbaiki orang lain, nak memperbaiki itu, kita kena memperbaiki diri kita. Jadi kita melihat apa yang disebut dalam bahasa Inggeris selalu kompetensi kita, competency and capability. Dan kita melihat semua manusia yang ada dan kita mengadakan satu brainstorming di mana kita melihat kita nak menjadikan lembaga ini sebagai satu lembaga yang ada standing, kata orang. Jadi visi kita memang melihat kepada lembaga ini sebagai sebuah organisasi yang bertaraf dunia tinggi. Dia punya vision. Vision. Jadi kalau vision tinggi itu kita pun kena perbaiki diri kita juga supaya sampai ke tahap itu. Dan persekolahan semula ini khusus dibuat untuk kita melihat bahawa kita boleh fokus kepada perkara-perkara tertentu. Jadi itulah antara lain kita ada sebuah jabatan baru yang kita sebut sebagai Jabatan Pengurusan Masjid-Masjid.
Jadi jabatan ini memang melihat kepada usaha-usaha untuk menyemarakkan masjid. Usaha-usaha untuk mendapatkan belia, merapatkan masjid. Jadi sekarang kita masih dalam usaha membuat kerangka semua sekali. Okey. Menubuhkan sebuah badan yang disebut sebagai Brigade Belia Masjid. Wah, bunyi macam tentera ni. Ya, sangat Jadi menarik. tujuannya tak lain tak bukan ialah untuk mengajak belia bersama-sama dengan kita untuk mengimaratkan masjid, dan belia ini boleh dijadikan macam ambassador. Yes. Bila boleh digunakan untuk tujuan-tujuan seperti mengawal kawasan bila mana ada macam, it's more than macam Boy Scout. Ya. Tapi dia ala-ala Boy Scout. Tapi menjaga masjid, jadi ada beruniform, ada beruniform. Dan pada itu bila azan, okey, kita sembahyang dulu, lupakan semua dia. Bila salah satu. Jadi jabatan yang akan menguruskan ialah jabatan pengurusan masjid. Okey. Satu lagi jabatan baru yang kita wujudkan ialah jabatan aset dan fasiliti. Aset dan fasiliti kita melihat kepada bagaimana kita boleh menentukan bahawa masjid semua peralatan atau fasilitis yang di masjid itu berfungsi dengan elok. Kerana dia mesti ada periodical maintenance. Kita tak nak nanti kalau kata orang Sarawak ni pipe pecah nak ditinggal macam ni aja. We have someone bila dapat laporan there and then kita boleh tu. Kalau macam kata dah api bulb fuse, kita boleh dengan sekelip mata kerana sudah ada mengambil tindakan untuk Inilah jabatan baru yang ditubuhkan, iaitu untuk menjaga aset-aset menjagakan aset masjid-masjid di sekitar Kuching. Tak, dua masjid dua saja. saja. Dua masjid saja. Tapi mungkin boleh saya tanya Datuk, kenapa hanya dua saja masjid? Kalau kita lihat dekat Kuching saja, ada lebih daripada dua masjid. Memang Majlis Islam ada satu lembaga disebut sebagai Lembaga Masjid-Masjid Negeri Sarawak. Okay. Semua masjid-masjid yang ada di negeri Sarawak ni berdaftar dengan lembaga masjid ni. Tapi kita di Lembaga Amanah Masjid Negeri Sarawak hanya dua masjid, iaitu Masjid Bandaraya dan juga Masjid Jami'. Tapi kalau dikira ialah hari Jumaat, kita selalu membuat kalau kira bantuan sedekah daripada tu. Memang tak boleh menampung nak bayar elektrik, nak bayar bil air pun tak cukup. Jadi di sinilah usaha lembaga amanah kebajikan masjid untuk memberi satu pentadbiran yang baik yang akan menentukan semua aset, semua fasiliti, semua program rancangan berjalan dengan elok dengan duit yang ada pada kita saja. Betul. Itu pentingnya penstrukturan semula dari awal tadi. Dari awal tadi. Kerana mindset, kerana kita nak ubah orang, kita nak ubah sedikit dulu. Jadi itu yang kita perlu kepada all this perubahan. Dan seperti mana saya terangkan tadi, visi kita memang memang tinggi, iaitu kita nak menjadikan Lembaga Amanah Kebajikan Sarawak ini sebagai satu organisasi yang bertaraf dunia. Jadi bayangkanlah usaha yang kita ingin untuk buat. Dan dia punya vision ini bukan vision yang main-main. Betul. Dan of course dalam menyemarakkan vision ini dia punya usaha juga bukan main-main. That's why penstrukturan semula harus dilakukan. Semula pun boleh. Kalau kita lihat pun penstrukturan semula ini juga kita telah mengadakan FB. Kita telah ada website. Ada radio juga Ada radio. Jadi ini semua semua perkara-perkara yang kita rasa kita boleh gunakan, medium yang kita boleh gunakan untuk kebaikan kita bersama. Jadi kita tidak nak menghukum, kita tidak nak bercakap tentang hukum hakam saja. Tapi kita kalau boleh kita nak mengajak masyarakat sekali untuk melihat kepada isu-isu semasa. Bagaimana kita boleh bersama-sama menggunakan fasilitis platform yang ada sebagai kita punya Facebook, kita punya website. Dan website kita sekarang kalau saya tak salah this morning kita melihat ada 1 million over dah itu. Sedangkan website itu baru setahun. Visitors. Visitor dah 1 juta dah. 1 juta lebih. Jadi saya rasa membanggakanlah diri kita ingin untuk
terus Ya, betul. berusaha. Dan tadi Datuk ada kongsikan mengenai nak mengajak masyarakat, nak menolong masyarakat. Ada juga difahamkan ada program CSR yang dilakukan oleh lembaga Datuk. Mungkin boleh kongsikan apakah antara program yang diadakan oleh LAKMNS ni? Nak sebut sebagai CSR tak juga kerana kita bukan sebuah corporation yang boleh. Tapi apa yang kita ingin ialah kita ingin untuk mengajak masyarakat bersama-sama kita, kerana selalunya orang suka menuding jari, tu tak betul, yang tu tak betul. Okey, kalau saya kata kalau tak betul tu bagaimana kalau kita sama-sama melihat kepada penyelesaian masalah ini. Macam ni pola. Okey, saya pun satu contoh. Semalam Datuk Benyamin Hasbi daripada Persatuan Nombak Basikal. Okey. Dia telah diundangkan kita untuk menjadi tetamu di Radio Aris. Tujuan kita ialah melihat kepada sekarang banyaknya peminat-peminat berbasikal. Ya, betul. Meningkatnya tadi, kalau saya boleh mengatakan hari kelepasan, hari Sabtu, Minggu, hari cuti. beratus orang ada di jalan. Yes, Dan apa yang kita perlu melihat ialah kita adakan satu awareness di kalangan masyarakat sendiri supaya mereka mengakui bahawa orang yang melibatkan di dalam sukan berbasikal ini adalah orang yang ingin untuk juga menggunakan jalan raya. Jadi jalan raya itu bukan saya yang punya, bukan semua yang punya, semua kita punya. Jadi di sinilah kita ingin mengajak kalau boleh adanya rasa timbang rasa. Di kalangan tu. Boleh jadi banyak yang mengatakan ni orang berbasikal ni tak bayar rotek, dia kata. Kalau dah macam tu tak payah jalan kaki dekat jalan, orang jalan kaki dekat jalan. Kan? Tak boleh kita buat macam tu. Betul. Jadi cari penyelesaian. Kita mesti cari penyelesaian. Bukan nak menghukum ataupun betul. anak orang. Jangan anak. Jadi kalau saya rasa, why don't we share the road? Share the road. Jadi ada timbang rasa. Kalau kita tengok orang berbasikal, jadi kita bagi laluan. Kalau kita dapat beri laluan, kalau tak beri laluan, ada orang dah hilang timbang rasa, mula hong, mula apa. Jadi menimbulkan pergaduhan dan sebagainya. Sedangkan kalau kita melihat melibatkan diri dalam usaha sport sendiri kan, adalah satu budaya baik, gaya hidup sehat. Betul. Jadi di sinilah kita melihat bahawa kita ingin untuk menjadi satu point of kata orang consensus. Jadi semua kita boleh berbahas, berdiskusi dan mencari penyelesaian yang elok untuk semua. Bukan untuk satu tu, elok untuk semua. Betul. Jadi itu penting sebenarnya. Kita kena lihat something somewhere melalui yang lebih bagus seperti berbasikal tadi apa yang Datuk kongsikan. Walaupun mungkin dia mengganggu sedikit lalu lintas dan sebagainya, tetapi saya minta maaf lah kerana gunakan berbasikal boleh. sebab Itu saya rasa satu contoh yang senang difaham. Betul. Dan ia juga penting untuk membuka mata dan minda orang-orang kita tentang ini. Kita mungkin sebelum ini pun kalau kita dalam kereta, kalau mula-mula melihatkan situasi ini, kita rasa ya Rabi, orang musikal tu banyak lah tepi sikit lah rasanya. Tapi bila ada perkongsian macam ini, begitu juga kita ingin orang berbasikal itu berhemah. Kalau dah buat itu, kerana semalam Datuk Benyamin ada menyebut berkenaan dengan cara-cara untuk berbasikal. Jadi di sinilah kita ingin kalau boleh menggunakan apa saja yang ada dalam lembaga ini untuk tujuan sebagaimana yang saya rasakan tadi, untuk membawa masyarakat melihat kepada kebaikan. Jangan melihat kepada keburukan, yang tu salah, yang ni tak bagus. Jadi boleh langgar keburukan saja. Mesti ada kebaikannya. Kita mesti cuba menyelesaikan masalah. Betul. Dan ada banyak lagi rasanya yang kita nak kongsikan selepas ini berkaitan dengan point of view, berkaitan dengan aktiviti apa semua ni kan. Dan sebelum itu kita nak berkongsi banyak lagi. Apa kata kita rehat sebentar dan kembali bersama kami selepas itu di Sejahtera Asia.
Okey, kembali lagi bersama kami dalam Sejahtera Asia bersama saya Cikgu Azila dan Jonathan. Yes. Serta tetamu kita pada hari ini. Kita semangat tadi bercerita tentang pelbagai aktiviti, lepas itu tentang another point of view. Kena selalu tersasul lagi tu. Pernah dimakan bagi tadi kan. Belum makan ya, yalah. Oh, belum makan. Belum betul makan. lah. Masuk kita makan. Okey Datuk. LAKMNS dia ada merancang beberapa projek masa hadapan. Seperti yang kita maklum juga adalah pembinaan Kompleks Pusara Islam Semeriang, program pelestarian alam sekitar, rakan kelab muda yang Datuk dah mention tadi dan juga apa lagi ini semua adalah untuk meluaskan jaringan LAKMS. Dan boleh tak Datuk terangkan mengenai projek ini dan berapa anggaran jumlah orang ramai yang dapat menerima impact daripada program-program ini? Terima kasih. Dalam soalan tu dah banyak soalan-soalan dah. Okey, pertama sekali saya ingin jawab berkenaan dengan kompleks yang kita akan dirikan di tanah perkuburan Semeriang. Ini merupakan satu usaha kita untuk mengadakan one stop center. Jadi one stop center ni bermakna sekiranya ialah ada keluarga kita, ada dikatakan ahli masyarakat yang saudara mara ataupun yang meninggal, mereka terus boleh datang ke tempat itu untuk membuat registration, kerana selalunya yang kita nak ialah sertifikat kematian, NIC yang meninggal, dan juga laporan polis mesti ada. Dan juga laporan doktor. Laporan doktor. Dan selepas itu kita akan boleh menguruskan di tempat itu sekali. Macam jenazah akan dimandikan, disembayangkan, terus pergi ke tanah perkuburan. One stop center. Jadi dia merupakan one stop center. Bangunan yang akan menelan kos sebanyak 3 juta lebih, sedikit. Ini akan mula didirikan dalam pertengahan tahun ini, dan dijangka akan boleh beroperasi seterusnya dalam tahun depan, insyaAllah. Jadi dengan adanya bangunan ini, ianya membolehkan masyarakat kita untuk membuat pengurusan jenazah di tempat yang sama, terus semua daripada awal hingga ke akhir. Bangunan ini adalah satu bangunan yang baru yang akan menempatkan pejabat untuk Jabatan Pengurusan Tanah Perkuburan. Dan juga di sana akan dimudahkan, akan ada tempat untuk memberi mandi jenazah dan sebagainya. Ada ruang untuk salat jenazah. Ada musalah, of course lah, tempat yang itu. Dan ianya merupakan satu bangunan yang mesra alam. Itu yang kita nak mesra alam. Jadi pencahayaan akan menggunakan pencahayaan natural. Kalau ia pun akan menggunakan LED, ia tidak membazir. Dan dalam pada itu kita akan melihat kepada bagaimana ianya boleh digunakan untuk tujuan-tujuan selain daripada itu. Kerana boleh jadi kalau ada kursus macam mana nak mengerjakan jenazah, mengendalikan jenazah, kita boleh adakan di tempat itu sekali, tempat itu sekali. Jadi itu berkenaan dengan bangunan yang itu yang tadi. Melihat kepada seruan kerajaan negeri, di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri yang telah meletakkan bahawa negeri Sarawak akan maju, bahkan beliau sendiri telah menggerak atur usaha untuk menjadikan Sarawak sebagai satu negara yang maju dengan kaedah digital economy. Kita menyahut cabaran ini juga, itulah selain daripada Facebook, selain daripada web, kita sekarang ada satu boleh dikatakan digital platform untuk scan and donate. Scan donate dari mana? Tak payah lagi kita nak ambil wallet duit kita gunakan telefon, kita gunakan kita dah boleh bayar ataupun beri sedekah. Bahkan
pernah kita melihat viral dalam WhatsApp dalam yang pengemis di negeri China pun sekarang dah menggunakan QR code. Dan usaha kita seperti mana yang telah dikatakan tadi akan kita teruskan supaya semua payment akan dibuat online. Jadi kita melihat kepada going cashless. We have to have a cashless society. Sebagaimana seruan kerajaan, kita pun menggunakan itu. Kita ada menyebut tadi berkenaan dengan Radio Aris. Jadi Radio Aris ini dah merupakan sebuah radio Islam internet. Saya rasa pertama sekali pernah diadakan di Sarawak. Betul. Jadi ia digunakan ia digunakan sebagai satu platform di mana semua agensi Islam sekarang kita telah nasihatkan untuk gunakan dan mereka semua sekarang menggunakan. Dan selain daripada itu, yang menarik ialah kementerian-kementerian tempatan pun sekarang melihat bahawa Radio Aris ni boleh menjadi platform mereka juga. Jadi saya berterima kasihlah kepada kementerian-kementerian itu kerana menyahut juga usaha kita untuk menjadikan Radio Aris ni sebagai satu radio internet yang memberi manfaat kepada masyarakat. Tapi Datuk, kalau boleh saya tanya, kandungan dalam Radio Iris adakah lebih kepada pengajaran ataupun perkongsian, lebih kepada agama Islam? Okey, kalau saya boleh menggunakan kaedah infotainment. Okey, infotainment. Faham? Kerana ada satu slot di mana kita orang boleh minta minta lagu. Mainkan lagu. Ucapan dan sebagainya. Dan ada slot di mana yang saya sebut semua mufti sendiri bercakap tentang isu-isu dan memberi slot tertentu untuk dia. Dan juga kita telah berusaha untuk mendapatkan, macam saya katakan semalam, Datuk Benjamin Hazbi daripada Persatuan Lomba Basikal Sarawak, beliau juga menggunakan itu. Dan saya rasa semalam banyak juga soalan-soalan yang ditimbulkan oleh masyarakat tempatan melalui Facebook, supaya beliau dapat menjawab secara spontan. Jadi saya rasa insyaAllah dalam planning kita ialah kita melihat kepada, now you talk about digital kan, kita nak ada live streaming. Untuk Radio Aris ni ada live streaming, dan itu pun masih dalam perancangan kita, dan insyaAllah saya rasa tahun depan kalau tak ada ni ada sokongan daripada pihak kerajaan, kita boleh adakan live streaming ni. Jadi dia bukan saja radio, tapi orang boleh melihat wajah orang yang dia radio, TV, live streaming semua sekali. And then Radio Aris ni juga boleh jadi banyak yang tak tahu, yang kita boleh upload daripada telefon. Kita boleh apps-nya aplikasi. Ada apps. Dia ada apps. Jadi kalau nak dengar, kena muat turun aplikasi. Apa nama aplikasi tu? Iris. Kalau saya tak, dia Iris. Gunakan Google Play. Dia akan itu dapat Iris tu. Dia ada logo dia. Kemudian kita boleh. Adakah ia bersiaran 24 jam? Tak. Radio Aris ni bersiaran dari pukul 10. Pukul 10. Hingga pukul 4 pagi sampai pukul 4 petang. Jadi setiap harilah. Banyak yang bertanya, saya dah banyak pusing sana pusing ni, radio ni belum dapat dia punya radio. Dia tak tahu digital radio kan. Digital radio yang baik pada digital radio dia bukan didengar kita di sini saja, dia didengar all over the world. Jadi bermaksud bila mana ada boleh jadi siapa yang di New York kah, orang Melayu Sarawak kah, di New Zealand kah, di mana-mana tempat kah, kalau berkeinginan dah lama gila kakak Sarawak. Buka je. Dia buka Adis, boleh dengar. Jadi mereka akan setidak-tidaknya rindu cakap Sarawak, dengarlah cakap. Betul. Jadi itu yang yang kita
usahakan. Ya, Telah itulah banyak- usahakan akan cuba banyak lagi. inisiatif kan Cik Azilah yang dilakukan oleh lembaga lepas tu amanah dia kebajikan. punya ni apa ada apps. Ya. Kita baru tahu ni. ada Okey. Kita kena selari dengan dunia baru sekarang, norma baru. Jadi kita akan berehat sebentar. Selepas ini kita akan masuk di slot yang terakhir bersama dengan tetamu jemputan kita. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Teruskan bersama dengan Sejahtera Asia. Terima kasih kerana masih bersiaran bersama kami pagi ini dalam Sejahtera Asia dan okey kita teruskan jom kita nak bercakap lagi tentang program pelestarian alam sekitar LAKMNS Going Green. Going Green. Boleh terangkan tak Datuk? Okey, terima kasih. Kita sebagai umat, kerana kita adalah khalifah Allah di dunia. Jadi perlulah kita melihat bahawa bukan kita saja yang ada di dunia ni, ada makhluk-makhluk lain dan sebagainya. Dan kalau dilihat dari segi ilmiahnya, manusialah yang banyak sekali yang memporak-perandakan alam sekitar. Jadi di sinilah kita di Lembaga Amanah Kebajikan Negeri Sarawak ingin mengorak langkah dan juga mengajak masyarakat melihat bagaimana sebagai khalifah di dunia ni, kita perlu untuk menjaga alam sekitar. Jadi dengan kata lain, kita akan embark on this program di mana kita melihat bahawa perlunya tadi perkitaran semula. Kalau boleh kita nak kata istilah conservationist ni zero waste. Jadi mana barang-barang yang dibuang itu hanyalah kalau dia betul-betul tak berguna, dia baru dibuang. Jadi sisa-sisa makanan, Lagi boleh dipakai. banyak orang tak sisa-sisa makanan ni buang, tapi sisa-sisa makanan boleh dijadikan kompos. Yes. Boleh dijadikan kompos. Jadi di sinilah apa yang kita nak buat ialah kita nak menerusi institusi masjid, menerusi belia brigade kita, menerusi radio Aris dan sebagainya. Kita akan mengajak masyarakat setempat supaya marilah kita sama-sama melihat kepada bagaimana kita boleh mempraktikkan semua inisiatif ke arah going green ini. Macam kita tahu sekarang the global warming memanglah menjadi nyata. Bagaimana dulu tak pernah banjir, sekarang banjir. Betul. Jadi semua usaha-usaha ke arah ini tidak akan dapat itu kalau tak ada awareness. Kalau tak ada apa kata orang ni tidak dididik lah. Tak ada pendidikan, tak ada. Jadi di sinilah kita melihat bahawa kita ingin mengajak semua orang menggunakan platform yang ada, menggunakan seperti mana saya kata tadi institusi masjid dan sebagainya. Sama-sama kita merancangkan program-program kita semula. Jadi di Lembaga Amanah Kebajikan Negeri Sarawak kita akan menyediakan ruang kata orang ni bekas-bekas tertentu. Yang ini untuk tin, yang ini untuk di masjid dan juga di pejabat kita sebagai permulaan. Sebagai permulaan. Jadi pengasingan benda-benda ini boleh kalau boleh dibuat di rumah, kita nak didikkan orang. They call this as recycling at source. Kalau dia dah awal dah diasing-asingkan, maka senanglah kita kalau dah tentukan yang apa yang kita buang itu ialah memang nak dibuang. Memang dah tak ada. Dah dia punya tu dah zero dah. Tak boleh pakai lagi dah. Kalau kita lihat dari tadi daripada penstrukturan semula itu dia support, dia menyokong pada strategi-strategi yang dibuat. Dan selain itu Datuk, kalau bercakap tentang semasa sekarang ini minggu ni sebenarnya seminggu lagi nak Ramadan. Betul. Yang ni best nak bincang ni. Ada perancangan tak untuk Ramadan? Ya, alhamdulillah. Setakat ini kita
telah menerima arahan bahawa kita boleh mengadakan semua aktiviti untuk masjid. Jadi selalunya bila Ramadan ni kita tahulah tarawih, ada orang nak iktikaf sampai pagi. Dan kita sedang sekarang melihat kepada bagaimana kita boleh menyesuaikan program-program kita dengan SOP dengan yang norma telah baharu ditetapkan. Betul. Yang telah ditetapkan. InsyaAllah kita masih akan mengadakan solat tarawih. Dan kita ditetapkan supaya tak boleh lepas daripada pukul 10. Jadi kemungkinan bagaimana nak baca satu juz satu malam tu kita akan usaha bagaimana boleh jadi dalam masa sembahyang Isya. Boleh kita dah mula dengan dengan bacaan-bacaan daripada Al-Quran. Jadi untuk membolehkan ianya sempat satu juz pada tu. Itulah Cikgu Azila. Sekarang norma baharu kita patut patuhi SOP tadi itulah. Mungkin ada cabaran dan sebagainya, tapi saya percaya ia boleh dilakukan. Ya, boleh dilakukan. Jadi Datuk, terima kasih. Kita masa pun dah tamat. Jadi terima kasih lagi kita nak ucapkan kepada Datuk kerana sudi bersama dengan kami di pagi ini. Dan itu terima kasihlah. Bagi banyak lembaga juga, bagi banyak lembaga amanah kebajikan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak TV Sarawak. Jangan jerak pun dijemput lagi. Mau dijemput lagi. Kemungkinan juga kita akan jemput TBS untuk bersama kita dalam program-program yang akan kita lakukan. Dan salah satunya ialah program Mahal Hijrah. InsyaAllah. Okey, boleh menarik kita. Bolehlah jadi host untuk program baru tu. Hijrah pula. Jadi itu saja siaran Sejahtera Asia kita untuk hari ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jangan lupa temu janji kita lagi esok hari bersama dengan saya dan juga Sharon Cikgu juga. Cikgu Sharon juga. Sharon. You lagi esok? Esok. 2 hari betul-betul bersama dengan Cikgu. Jadi sampai di sini saja. Saya Jonathan Ding. Dan saya Cikgu Azila. Jumpa lagi di masa yang akan datang hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Bye.